Dulu orang kata motorsport ni suka mat rempit. Bila kadang-kadang benda tu lambat, kita nak benda tu cepat, betul tak? So kita tanya sendiri kat rider. Lepas tu nanti dapat pula kata, macam mana korang dapat information ni, kenapa saya tak dapat? Laju nak berebut GT Japan. Sebab gadis-gadis litar. Itu yang saya pandang. And gadis litar juga kot. Asal saya tengok pergi MotoGP, especially Malaysian GP, kalau tag tu je, letak tarmac sport sekali, ada gambar dengan perempuan berpeluk. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi untuk sesi podcast. Rasanya aku sendiri pun dah lama tak berpodcast dekat sini. Hari ni kita bawa kelainan sikit. Kalau selalu sembang bola sepak, sembang badminton, olahraga, hari ni kita bawakan kepada anda sukan pemotoran. Mungkin aku sendiri terus terang tak berapa tahu sangat, tapi dulu pernahlah mengikuti. Sebab tu aku bawa orang-orang yang hebat hari ni bersama aku dari Tarmac Sports. Kita nak kongsi ilmu mengenai pemotoran dan mungkin boleh cerita pasal isu-isu semasa jugalah. So first kali boleh tak kenalkan diri, apa peranan dalam Tarmac Sport dan mungkin bila start layan sukan pemotoran ni? Silakan. Okay, so nama saya Awin. Daripada segi apa fungsi kat dalam tarmac ni, rasanya kita orang pembahagian lebih kurang je. Mostly daripada up artikel, interview riders, cari information yang kita boleh up lah. Kita nak bagi information dekat kita punya readers. Lepas tu berapa lama dah layan motorsport ni? Yes. Saya tak adalah lama sangat. Mungkin dalam tahun 2008, 2000 tahun. Weh, lama dah. Tak adalah yang terlalu baru, tidak lah. Then you? Saya senang panggil Fakrul je lah. Okay. Macam Awin cakap, so peranan dia lebih kurang. Kita bahagi-bahagikan tugas. Kadang-kadang kita ikut feeling je, ikut insting. Kadang-kadang apa yang kita patut up, kita up lah. Depends kepada event. So Tarmac tu sebenarnya kita ambil daripada nama jalan. Maksudnya tar, biasa orang kita panggil tar kan. Tapi nama penuh dia kalau bahasa dalam Google kita panggil Tarmac. Okay. So Tarmac. So kita campurkan Tarmac tu dengan sport, dia jadi Tarmac Sport. Sukan yang kita boleh ada macam contohnya related to racing, related to any kind of motorsport lah. Of course bukan motorsport saja, kita boleh juga pergi kepada cycling, any race macam rally ke, tapi bergantung kepada capacity lah, bergantung kepada keupayaan kita nak keluarkan konten tu. Kadang-kadang sebab tak cukup tangan, so and then kita terpaksa let go lah mana-mana konten yang tak dapat kita nak cover. So bila you start follow sukan pemotoran ni actually? Agak lama juga, tapi awal dia tak serius. Lepas tu kita fikir macam setiap minggu tengok MotoGP, and then why not kita buat something yang beneficial, yang bagi educational value kepada penonton. Macam mana behind the scene race to happen, dia punya pelumba tu macam mana nak create more to sport and more to educational. And of course kalau sekarang ni ada banyak medium-medium yang best macam TikTok, so kita boleh create more content yang tak terlalu formal, yang best-best. So daripada situ orang tahu kata okay, rupanya macam ni, macam ni. Contoh yang kita boleh tengok dekat MotoGP, macam mana sesi transfer. I think more, kalau semua sukan ni lebih kurang sama, cuma MotoGP ataupun F1 ke dia macam eksklusif, orang tak tahu unless kita revealkan bila kita ada akses media ni, so kita dapat kongsi kepada semualah info-info yang orang sepatutnya tahu. So start berminat tu kalau Fakrul dari zaman macam saya dulu, saya dari zaman Mike Duhan, Abel, Biagi. Masa tu yang lebih fanatik sebab masa tu arwah ayah saya memang minat. So tengok bila dia dah tak ada pun saya dah. Masa tu dah start dah. Waktu zaman Big Duhan tu kau dah follow ke tak? Belum lagi. Waktu tu sibuk universiti dia macam sekolah lagi, macam belum sampai ke tahap tu lagi. Alright, nak tahu juga sebagai media pemotoran ni, you dulu memang terlibat dengan racing ke? Ada apa-apa pengalaman join ke?
I wish tapi tak. Jadi kalau bawa motor tu saya bawa motor lah. Tapi daripada segi racing ke apa tu tidak. Tak boleh, mak saya tak bagi. Saya beli motor pun saya beli motor diam-diam, tak tahu dah beli. Oh, of course tak adalah. Cuma minat, cuma tak sampai sebab of course satu bajet. Dia macam bila kita umur macam 18 20 tu kita perlukan duit sikit lah untuk pergi macam tu lah, macam lepas tu zaman tu terlepas. So tak apalah, kita continue lah buat media lah, senang. Tak dapat jadi racer, kita jadi media macam tu lah. Alright, kita nak terus nak mengetahui latar belakang Tarmac Sports ni, bila ditubuhkan dan masa mulanya tu apa objektif utama and apa yang buat korang berani nak tubuhkan ni? Saya rasa kita orang daripada dua publication yang berbeza lah. Macam saya sebenarnya daripada MotoGP Mania Malaysia. So lepas tu dia daripada Tarmac. So nama Tarmac ni saya rasa tahun 2021 kita start merge. So macam MotoGP Mania Malaysia dah lama dah, tak saya dalam 2012 kita establish. So tahun 2020 baru kita merge dengan Tarmac Sports lah. Sebab saya rasa waktu first saya jumpa dia ada event dekat Sepang. So saya tengok dia tengah gigih ni up artikel ni. Artikel kat ni siapa? Mamak ni macam tak pernah nampak kan. So lepas tu bila kita borak-borak, dia cakap okay, dia punya vision bukan saja untuk bagi information dekat readers berkenaan dengan riders pasal tukang dua roda, tapi dia nak juga macam contohnya information yang kita bagi ni buat rakyat Malaysia lah, bukan maksudnya yang baca kita pun Malaysian kan, tahu berkenaan dengan kalau diorang tak dapat jadi riders, apa yang diorang boleh venture dalam motorsports ni. Mungkin boleh jadi mekanik, mungkin boleh jadi di belakang tabir lah, not only a rider. So saya rasa bila kita sembang objek macam align lah dengan kita punya vision. So kita cakap okay, why don't kita merge sekali. Okay sikit lah. Berapa lama perbincangan tu untuk hasilkan keputusan kita kena buat benda ni? Tak lama, sebab kita macam ada chemistry kat situ, dah faham macam mana nak buat. And of course along the journey tu sampai sekarang pun kita masih belajar untuk faham each other. Sebab of course untuk be a media, kita perlukan sustain dari segi company. So berapa lama ambil keputusan tu? Rasanya tak lama, sebab sebulan memang kot. Sebulan macam tu memang lah. dah fikir kata merge lagi better. Maksudnya kita boleh grow fast. Sebab orang cakap kalau kita gerak seorang, dia a bit hard. Kalau kita bergerak dalam kumpulan, better lah. Of course lah, kita every year ataupun along the journey kita kena grow. Sebab I think motorsport ni, and kita buat media motorsport, dia more to business juga. So kita boleh create everything, cuma kena sabarlah, kena tunggu buat merchandise apa semua tu supaya kita dapat bergerak lebih jauh lagi. Itulah antara dia. Cuma dari segi merge tu tak susah sangat pun. Cuma kita faham each other, and then kita buatlah benda tu. And then so far rasanya almost 2 tahun ke dah lebih 2 tahun. Macam mana you all melihat progress you all setakat ni? Waktu tu macam agak slow sikit awal-awal tu sebab COVID. So waktu kita merge tu kan COVID, so kita tak dapat nak cover races. So saya rasa start pertengahan tahun lepas kot yang baru kita start laju sikit. Masing-masing kita dah banyak event kan? Dah banyak event. Lepas tu kita dah tahu okay, kau cover apa, aku cover apa. So even kalau macam weekend kadang-kadang kita ada races tapi ada event yang masing-masing kena cover, kita dah tahu dah okay, yang ni kau cover untuk minggu ni. Macam tu lah. Event ni kau cover, event ni aku cover. And kita tak letak macam kau bos, aku pekerja. Tak ada. Kita buat semua. Turun ke event sama, jadi reporter, lepas tu jadi video editor, edit, lepas tu general worker lah. lepas tu call, buat partnership, cari sponsor, semua. Maksudnya A to Z buat semua. So tak ada macam jangan fikir kita yang develop page ni, kita yang merge page ni, lepas tu kita jadi boss lah. Kau buat, aku duduk tengok. Lepas tu tak boleh macam tu. And of course masa tu kita kena bahagi betul-betul lah. Macam cakap tadi, kita kena faham. Of course kita ada live sendiri, saya ada live sendiri, Awin ada live sendiri. And kita kena lebih cepat untuk adapt dengan situation yang ada. Especially cabaran adalah dari segi financial lah. Most of I think semua company ataupun semua media pun ada isu yang sama. Sebab bila you nak tulis artikel, at the same time you tengah fikir nak buat partnership, you nak cari sponsor and everything. So
a bit hard kat situ. Cuma kita masih belajar. I think macam Harimau Malaya pun well set up lah. You guys boleh sustain the company tu and continue ada follower yang terus support. Itu yang penting. Tapi kalau kita pun nak pergi jauh, kita kena ada yang sokong kita. Kalau kita tak ada sokongan, tak ada nak tengok kita punya content, so a bit hard juga. Actually aku jumpa Fakrul ni masa PCLTDL kan, memang nampak dia record kan, dan nampak macam dia buat semua sendiri kan. So kalau tanya aku, kita pernah melalui proses tu. Tapi bila kita buat A to Z ni, sebenarnya itu yang buatkan kita sayang apa yang kita buat ni lebih. Betul. And kalau untuk tanyakan, kalau tadi kata pembahagian tu sama kan, so macam mana korang punya distribution, kalau ada tak, ataupun korang punya plan sehari mesti ada berapa post, ataupun tak ada jadual yang macam tu? Nak kata pembahagian sama tu macam mana? Okay, kita tengok event. Let's say kita tengok this week ada MotoGP. Yang apa yang aku tahu, Awin dia laju. So any result after race, dia memang laju gila update. Wow. Aku more tu Tak ada je handphone. Jadi dia memang laju dekat mana pun, even dia lepak dia dekat kedai makan pun, tengah makan, race habis dia boleh up laju. And of course media dia kena fast. Betul. Dia punya laju daripada yang lain. Betul. Supaya orang dapat tengok, bukan feed tu lambat sikit. Betul. Tapi saya more tu slow content. Maksudnya content tu bila-bila boleh baca, so saya up. More to analyse. More to analyse. So tak perlukan fast speed. Of course kadang-kadang saya cover jugalah. Maksudnya kadang-kadang bila Awin tak available, so cover juga. Tapi tak selaju Awin lah. So yang tu, bila faham dari segi tu, okay. Tapi continue up content tu penting. I think content ni bila experience dulu masa pernah kerja dengan satu company ni, dia cakap kita up 5 kali sehari ikut waktu solat. Maksudnya at least minimum pagi, tengah hari, petang, lepas tu malam. Maksudnya cukup 5 lah kan. Petang tu 2. Maksudnya kalau kita tengok dari segi traffic dekat social media pun, dia akan bagi suggestion maybe pukul 8, maybe pukul 10. Betul. So tapi kadang-kadang tak adalah sampai 5 kali sehari, unless kita ada big group. But kita cuba. Cuba contohnya kalau waktu races tu kita banyak lah kita dapat cover. Tapi kalau hari-hari biasa tu kita try pagi satu, malam satu. So kalau ada redundant event, contohnya last week ada WSBK dengan MotoGP, saya cover MotoGP, dia cover WSBK. Macam tu lah. So far, apa yang korang rasa kepuasan untuk buat dalam bidang motorsport ni, yang you rasa so far? Kita dapat tengok, kalau kita tengok 10 years back dengan sekarang, sokongan orang terhadap motorsport ni dah lain. Dulu orang kata motorsport ni suka mat rempit. Mat rempit je kan. Betul. So orang tengok MotoGP pun mat rempit. Tapi sekarang ni taklah acceptance, and daripada segi kita tengok talent sekarang ni yang kecil-kecil pun dah diwar-warkan dekat media. So yang itu kita punya satisfaction lah bila kita dapat promote benda tu and ramai orang aware kita ada rider-rider yang berpotensi. So saya rasa itu satisfaction untuk diri saya lah. I think mana-mana organizer ataupun company yang buat event without media, dia tak boleh pergi jauh. Betul. Maksudnya dia kena ada coverage, dia kena ada publicity. So kita sebagai as a media, kita boleh buat partnership, kita boleh help any organizer untuk go further. Sebab let's say kalau dulu without social media, orang tak ramai tahu yang okay, I boleh jadi rider dengan pergi masuk akademi ni. Ada peluang terbuka dekat situ. Maybe siapa yang close dengan somebody je yang boleh dapat access. Now disebabkan social media and media exposure juga, I think orang siapa-siapa, okay, anak aku bagus, and then aku boleh masuk dalam akademi ni. Contohnya kita ada ZK Racing, one of founded by kita punya former rider Zulfamil Khairuddin, ZK kan. So dia develop antara produk yang bagus yang dia keluarkan, Damok lah sekarang. Dia antara, walaupun Damok ni daripada Malaysian Cup Prix, tapi dia masuk akademi, ada training yang bagus. Dia masuk ke junior talent cup, dulu dia panggil CEV, and then dapat access ke Moto3. And of course semua tu perlukan team yang bagus. And team yang bagus pun dia tak akan sustain kalau tak ada rider ataupun talent yang bagus. And now antara akademi yang bagus adalah ZK lah. Dia develop
more rider, and of course kita perlu tunggu masa yang lama lagi untuk nampak talent macam Hafiz Syarin yang betul-betul outstanding lah. And main as dekat World Championship. And kita ada Hakim Danish sekarang yang tengah improve dari segi riding dia untuk pergi ke next level lah, maksudnya world level. Macam mana respon daripada peminat-peminat sukan di Malaysia ataupun peminat motorsport di Malaysia tu, tahap fanatik dia macam mana? Oh, Tahap fanatik dia saya rasa tidaklah sampai macam bola. Betul. Tidaklah kot. Tapi kita punya lepas tu kalau kita nak bandingkan fanatik motorsport kita dengan motorsport Indonesia pun tak sama juga. Kita ada fanatik kita, cuma mostly kalau kita tengok tu diorang punya core dia lah. Macam kalau Valentino Rossi je. Valentino Rossi tak suka rider ni semualah berpuluhan-puluhan dekat dalam Facebook tu tak suka. And then ada satu kes tak silap saya waktu yang Valentino Rossi sepak Marc Marquez tu dekat Sepang tahun bila 2015 kan, saya rasa lah, maaf kalau saya silap, tapi saya rasa tu lepas daripada tu asal kita up je pasal Marc Marquez, semualah ini bala Rossi lah, apalah, so fanatik lah juga dekat situ. Masih lagi sampai sekarang, masih lagi. So mostly fan pemotoran kat Malaysia tertumpu lebih kepada MotoGP. Untuk mungkin saya rasa daripada segi exposure, yes. Ada je yang layan Capri pun masih ada. Cuma daripada segi kita tengok exposure dengan news berkenaan dengan benda tu, saya rasa fanatik kita lebih kepada MotoGP lah. I think dia berbalik kepada exciting race tu sendiri. Betul. Tak semua race akan dapat macam, kadang-kadang race tu habis race dia macam habis macam tu. Tapi ada race dia akan continue. And macam sekarang dah separuh musim MotoGP, so kita boleh nampak ada window transfer lah kita panggil kan. So akan ada pertukaran daripada team lain, rider ni masuk team lain. So orang kata nanti akan tunggu siapa ni. So bila kita update isu yang berkenaan tu, so dia orang akan aware, akan take note, akan nak tengok je kita punya update. So and of course publicity tu bermula dengan organizer sendiri, bermula dengan rider ataupun driver tu sendiri. Let's say kalau kita F1 dengan MotoGP, bila dia ada hype dari segi rider tu sendiri, even though macam Marc Marquez update status macam dia nak pergi ke team lain, orang akan trigger, semua media akan ada hint baru ke kan. Contoh macam Ronaldo nak pergi ke mana-mana kelab baru, pergi ke Arab apa semua tu. So dia jadi macam betul ke? Lepas tu bila kita post lagi, dia akan update. Tapi ada post yang okay, doesn't make sense to me, and then dia orang tak berminat. So balik kepada media, I think kita kena cari content ataupun kita kena feed content yang maybe dia orang suka lah. Dengan kerjasama dari organizer jugalah, yang kena fit juga apa kena betul. bagi cooperation dapatkan rider kan. Sebab kalau dekat Malaysia of course yang paling meriah mungkin Caprix lah. Tapi macam mana apa yang mungkin organizer perlu buat? Ni general pendapat je lah kan. Apa yang mungkin kita boleh buat ataupun kerajaan boleh bantu nak naikkan level dia punya hype untuk Caprix. Sebab kalau ikutkan kadang-kadang hujung minggu kalau ada Caprix, tengok crowd yang datang ramai juga. Tapi betul. mungkin setakat tengok race lepas tu balik je. Macam mana nak naikkan level dia? Kalau bagi saya sendiri, saya rasa daripada, ini pendapat saya lah, daripada segi organizer punya contohnya Capri senang je, kita nak dapat video, dia bagi je as long as tak pakai dia punya video and tak ada copyright. So kalau kita nak hantar team kita record video, ambil gambar, tak ada masalah. Cuma saya rasa daripada segi accessibility, bila kita nak sentiasa, macam contohnya kalau MotoGP dia ada sesi dia media debrief, habis je race, okay, rider siapa nak berborak-borak, okay, dia ada satu macam kita panggil press officer dia lah untuk panggil. Lepas tu daripada segi dia punya war-warkan dia tu, saya rasa daripada segi itu organizer kena lebih sikit lah. Sebab sport ni generally lah, cakap pasal sport, dia bukan during masa race ataupun masa game tu sendiri, dia before, during and after. Betul. Maksudnya every team kena main peranan, every organizer kena main peranan kat sini, kena faham dia macam marketing lah. So bila kita tak promote awal and tak promote selepas, and during also, dia akan stiff, dia akan info tu macam okay, race dapat result and then dah itu je. Dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit.
Tapi let's say kalau kita ada race, okay, dah seminggu awal kita dah promote and media dah bagi access, maksudnya okay, boleh bercakap dengan rider, boleh bercakap dengan marketing daripada segi organizer. So kita boleh cakap dengan tu, info-info tu lebih mendalam. Tak semua info kita boleh feed, tak semua info kita nak release, tapi ada something, oh okay, daripada 5 kita dapat 2. So daripada situ, oh kita banyak content lagi. And during the race, of course content tu ada, and then daripada situ sustainability dari segi marketing tu akan menjadi hype. Maksudnya the collaboration media, rider, driver ataupun organizer tu sendiri. Without dia macam if just bagi press release, so dia tak akan sampai. Dia tak akan sampai, dia tak akan cukup dekat setakat tu. Dia macam for the sake of you are doing thing, tapi you tak pergi more than that. So as a media, kita pun dah macam tak boleh pergi jauh kalau macam tu. So kena ada structure yang baru, yang of course kita kena tengok media baru juga. Contoh dekat IG, dia ada reels, macam dekat TikTok ada fans dia. Fans dekat TikTok ni most Gen Z. Kita kena faham dia orang punya pemikiran, dia orang punya tengok video tu lain daripada Gen X ataupun baby boomers yang tengok ni. So bila kita analyse dari segi tu, and of course kalau YouTube pun sendiri, dia more to long video. Kalau TikTok, dia more to exciting yang macam hype, tapi dia macam kalau sedih betul, kalau macam feeling betul. And kalau macam you bawa nama Malaysia ni macam proud nama Malaysia, dia akan bagi impact betul. Dia tengok, oh okay, daripada situ coverage tu ataupun dari segi publicity game sendiri, event tu sendiri, dia akan naik. Of course dia tak ada isu yang tu. Macam MotoGP pun dia jenis yang kalau sebelum race dia bagilah feed macam interview antara dua rider, diorang main game. So saya rasa sekarang ni orang pembaca suka tengok benda-benda macam tu. Benda macam tu diorang tertarik sikit lah. Behind the scene juga. Behind the scene. Tapi so far bila you all buat posting tentang domestic punya race, sambutan macam mana? Sambutan dia kurang sikit lah kalau berbanding dengan MotoGP. So sebab tu saya rasa personally fanatik kita lebih kepada fanatik untuk sukan MotoGP ni lah. MotoGP kalau daripada segi domestik ni dia kurang sikit, ada tapi kurang. My personal point of view lah kan, maybe organizer ataupun government sendiri kena encourage, sebab kita ada banyak dana. Kita dari sport, kita tahu bajet kerajaan tu tak sebesar mana untuk sport, untuk KBS. Tapi maybe dari segi kementerian lain macam teknologi, even pelancongan pun boleh. Yes, dia boleh invest dekat media-media. Kita bukan dekat Tamek saja, dekat semua media-media independent. Of course kita nampak media mainstream, tapi as a player media independent ni, yang hiliran ni, I think kalau dia orang invest dekat kita, and then kita can develop more lagi. Contohnya kita bawa keluar, kita create new videographer, kita create new editor. So kita ambil daripada, once dia bagi dana, and dia akan create continuity dalam bidang tu sendiri. And of course kita bagi pengalaman dekat dia, and then kita bagi excitement juga dekat event tu sendiri. I think dana tu penting. Dia bukan tengok dana dekat bagi kepada persatuan, tapi bagi juga kat media. Sebab kalau mana-mana event dia tak panggil media, event tu dia tak akan hype, tak akan dapat. Contoh macam LTDL, kalau dia orang tak panggil media untuk publicity kan event tu, orang tak tahu kata ada event. Tengok, oh okay, dah habis event, macam tu. Tapi contoh kalau macam ada satu contoh MFL, contoh dia selalu panggil any media buat press conference, FM panggil. So bila dari segi macam tu, orang kata oh okay, next month ada game ni, ada Class A punya game. So dia macam tu. Sama juga dalam motorsport, sepatutnya dia kena tengok behind the scene. Cara berfikir lama tu kena stop. Dia macam reverse engineering lah orang panggil kan. Pasal tengok macam mana nak dapat result tu, and then buat balik. Tapi you tak boleh guna cara yang sama. Bila you guna cara yang sama tu, dia macam tu je lah result dia. Dia tak akan berubah. So I think itu yang perlu di revamp sikit pun. Itu yang perlu di revamp. Any brand boleh masuk kan, boleh masuk untuk sponsor. Okay, ada brand visibility dekat situ dari segi media. I think tu penting untuk kita
collab sama-sama. Collab tu bukan maksudnya dari segi macam you exchange idea apa, tapi dari segi how can we grow The sports, the environment, the the environment sport, and the sports atmosphere tu sendiri untuk pergi lebih jauh. Itu yang dari awal tadi pun you all ada bagi tahu, kekangan of course pada financially kan. Then kalau ada ruang macam ni, macam orang baru mungkin baru notice lah, rupanya ada banyak media motorsport juga yang boleh bantu naikkan industri ni. And korang sendiri pernah tak approach mana-mana corporate ataupun company untuk peluang-peluang tu lah, sponsor, and apa respon orang setakat ni? Kita ada approach, cuma mostly saya rasa sama juga macam saya bagi tahu post COVID punya isu ni, diorang daripada segi barangan punya sponsor tu diorang tak ada masalah. Barangan, tapi daripada segi saya rasa daripada segi financial tu susah sikit lah. Satu saya rasa one of the thing juga saya rasa sekarang ni yang kita ada pun rider, especially yang betul-betul bawa, yang betul-betul macam kita panggil level macam Hafiz Syarin tu lah. Lepas Hafiz Syarin tu kita belum ada lagi. Ada lagi kat bawah. So orang tu macam hype motorsport ni, dia macam naik-naik sekejap, lepas tu turun balik. Betul naik-naik turun balik. So saya rasa daripada segi pengeluaran dana sponsorship tu susah sikit lah daripada segi tu. Ada tapi susah. Maksudnya power of racer tu pun kena jadi selebriti yang kena ada follower untuk bantu. Sebab zaman Hafiz Syarin kan dia sekali dengan Adam, sekali dengan Zulfahmi kan. So betul. ada hype lah. Betul. So kalau kena wujudkan yang macam ni lebih banyak maksudnya. Kita kena ada macam level sesaing-saing tu lah. Saya rasa itu pun salah satu juga. Sebab lepas kita perasan juga lepas Hafiz Syarin tak ada dekat dalam ni, kita kurang sikit. Lepas tu ada Damok, tapi mungkin sekarang kita tengok Damok tak perform sangat. So dia turun balik. So kita harapkan sekarang ni yang rider-rider yang akan datang ni lah boleh bawa Malaysian and motorsport to that level again. So itu nak tanggungjawab siapa nak jadikan rider tu ada power of celebrity tu? Adakah rider tu sendiri atau team yang kena bentuk dia jadi tu? Educate dia. Saya rasa both parties. Untuk saya rasa both parties. Tapi kalau kita tengok daripada talent development sekarang ni dah bagus lah. Sebab diorang dah pandai cara diorang cakap. So diorang akan record diorang punya video sendiri. So first, diorang dah jadi diorang punya own celebrity. Put aside dia punya result lah. Tu satu. Lepas tu daripada segi the way that they communicate dengan fans, dengan wartawan, itu pun dua. So I rasa the new generation of riders ni dah ada benda-benda macam tu. Diorang dah hantar pergi communication, dah hantar pergi communication skill, dah start ada orang yang jaga bila tanya-tanya soalan. So benda macam tu bagus lah. Moving forward, saya harap we will get that hype again. Dia macam Awin cakap tadi, dua-dua parti dia perlu collaborate sama-sama. Maksudnya elemen fanatik tu penting. Contoh bila kita ada fan page, dia akan bantu di official page ni untuk boost lebih jauh. Betul. Lepas tu dari segi structure tu sendiri, organizer tu kena fikir macam mana bila dia tak pergi promote, dia promote tapi ada satu part dia tak promote. Macam rider tu sendiri dia macam tak promote diri dia untuk naik. Of course, as a rider, kita kena fikir cara baru untuk dapat sponsor untuk diri sendiri. Contoh paling dekat apa yang saya faham, Zulfahmi lah. Dia untuk mini GP, dia minta parents tu, sebab parent tu dia guna as helper, untuk cari satu sponsor letak dekat motor dia sendiri. So dekat situ dia memang ada locate dah. Dekat motor mini GP tu dia akan letak setiap rider yang kecil-kecil ni, semua kategori yang dia pertandingkan dekat FIM MiniGP Malaysia ni, dia akan tak kisahlah jual burger ke apa brand ke, dia educate. Of course budak-budak ni baru bawah 15 tahun, 10 tahun, yang tak tahu. Tapi parent dia kena fikir macam mana nak cari duit, macam mana nak cari sponsor untuk collab dengan dia, be part of this journey. Maksudnya macam tu. And of course, bila macam tu, dia akan ada dana lebih sikit untuk create dia punya publicity. Dia faham, maksudnya dia bukan setakat hype, tapi bagi education. Macam Awin cakap, belajar macam mana nak cakap depan media. Tu penting, sebab bila terkaku dia cakap depan media, kita nak extract info pun macam kita tak apa boleh, info kita nak macam faham kan, bila macam tu macam dia cakap apa sebenarnya, boleh kita upload video ni, sebab video tersekat-sekat, cakap tak betul. Nak cakap English, dia bukan masalah boleh cakap English ke tak, cakap Melayu pun okey. Tapi macam Spain, rider Spain, dia orang tak banyak pun cakap English, dia orang macam direct Spain je. Tapi
bila dia cakap betul, info tu betul, orang translate je. Orang translate and orang akan feed info tu. Maksudnya tapi at the same time belajarlah English tu kan. Contoh macam VR Photosync, dia buat macam mana, ada camp dia sendiri, belajar, ada belajar dia punya English, dia ada kelas, ada cikgu dia sendiri. I think sama dengan ZK, dia memang ada cikgu dia sendiri, ajar English macam mana nak cakap dengan media. Kita tak tahu bila you ada pergi mana-mana event, tiba-tiba media jolok je mic. So kau kena cakap, and macam mana nak cakap, kau tak boleh expose something yang tak boleh expose, PNC pula. PNC. Tapi you kena cakap untuk bagi info kepada reporter, untuk bagi kepada media. Tapi kalau tak diajar benda tu, just pergi race, balik race, training, and then tak tahu. So betul. I think the collaboration dalam semua parti tu sangat main peranan lah. Tadi you kata organizer memang tak ada masalah lah. Dia memang tahu apa nak buat, fit korang punya untuk material korang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi macam mana dari segi kerjasama daripada pihak team ataupun daripada pihak rider-rider tu setakat ni bila korang approach? Adakah diorang menjauh, takut ke macam mana? Tak adalah, so far okey je. So far okey. Cuma kadang-kadang bila kita tanya direct dekat rider, kan nanti adalah yang PM macam mana korang dapat information ni kadang-kadang daripada sebab kadang-kadang diorang ni nak contohnya lah just say diorang mungkin tak ada press officer, tapi ada orang yang diorang collab sama-sama yang selalunya release kan. So bila kadang-kadang benda tu lambat, kita nak benda tu cepat, betul tak? So kita tanya sendiri kat rider. Lepas tu nanti dapat pula kata, macam mana korang dapat information ni, kenapa saya tak dapat? Dia macam eksklusif lah. Dia eksklusif gila macam tu. Macam macam mana korang dapat? Tapi kita punya rider, especially rider Malaysia sekarang, tak ada masalah. Kita tanya, approach, selalunya dibagi je. Cuma kalau kita dah tahu memang kita pun baik dengan tim tu sendiri, kita tahu siapa yang jaga rider tu, selalunya kita akan tanya orang yang jaga tu lah. Saya rasa tim kita so far tak ada yang ada press officer macam, kan. Pernah approach Kasma sebab memang kita tak adalah nak personal dengan dia, tapi bila kita soalan kat dia, dia boleh jawab. Maksudnya lambat sikit kan, maybe dia tengah driving ke apa ke, tapi dia akan jawab. I think Zakwan Zaidi, semua dia akan I think jawab Azrael lah. Helmi Azrael, dia akan jawab. Cuma kita kena faham dia orang punya peranan juga. Kadang dia orang habis race tu letih, dia orang tak nak jawab at this, dengan laju macam tu. Tapi so far macam kita tanya Hafiz Syahrin, dia tak ada isu lah. Kadang-kadang bila kita tunggu press release tu, dia terlalu formal. Betul. And kita macam boring lah. Dia boring. Faham bila kita upload benda tu macam itu je. Lepas tu nanti semua orang akan update benda yang sama. Ayat yang itu je. Sebab tu kalau macam MotoGP, lucky lah sebab bukan kita nak cakap bersyukur sebab ada COVID. Tapi during COVID, kita dapat access cakap dengan media international dalam MotoGP directly dengan rider. Sebab dia akan provide Zoom dengan kita. Sebab press officer ataupun dia punya PR akan letak kita dalam satu WhatsApp group, and then kita boleh tanya any info, tapi by turn lah. So bila habis any jurnalis lain, so kita beri soalan, ataupun jurnalis lain tanya soalan, dah cukup info untuk kita feed. So beratus lah jurnalis dalam Zoom tu? Tak banyak. Malaysia motorsport dia tak adalah macam bola. Dia ada dalam saya rasa 10, 20, 30. Tapi good thing about that, alhamdulillah lepas daripada tu Tarmac memang selalu akan dapat first hand info lah. Jadi sebab kita dah ada dalam group tu, jadi bila contohnya kita memang tak dapat nak pergi round-round dekat Europe ke apa, jadi saya akan message je lah, can you send me the audio from today's session. Jadi yang jurnalis-jurnalis kat sana pun dia akan forward kan. And bila jurnalis macam MotoGP ni datang Malaysia, so kita berbaiklah dengan dia orang sebab kita kena buat banyak kawan daripada buat musuh. Maksudnya kalau kita tak cukup info apa, kita tanyalah, tapi tak boleh selalu. Maksud kita kena faham dia ada expenses dia kat situ, dia pergi setiap round. Tapi any info yang kita rasa dia boleh share, and then kita tanya lah. And then dia share. And I think the collaboration between media and media tu juga penting untuk kita coverkan event-event kat luar tu lah, especially. Okay, macam dulu actually saya rajin juga jadi marshal kat Lita Sepang tau. Terutama paling kita laju nak berebut GT Japan. Sebab gadis-gadis Lita. Itu yang saya pandang. Mungkin sebab bukan peminat Tegar motorsport, itu yang kita excitement kita orang kan. Cumanya kalau contoh ada satu race, hujung minggu ni contoh ada MotoGP, fan tu dia paling eager nak tahu apa, tentang rider ke,
tentang team ke, tentang result ke, tentang crash ke, apa yang paling utama? Semua saya rasa. Tapi saya rasa sekarang ni MotoGP pun, saya cerita pasal MotoGP lah sebab saya banyak cover MotoGP. Dia memang kalau local races dia memang lagi pandai lah. Lepas tu kalau MotoGP pun sekarang ni dia dah asyik-asyik, dia tahu orang suka tengok crash, dia post crash je. Tapi orang banyak tahu, saya rasa benda tu termasuk semua gossip pun ya, result. Sekarang ni kalau dulu kita tengok zaman yang Valentino Rossi ke Casey Stoner ke, dia ada kita tahu siapa yang high potential kan. Macam sekarang ni semua rider dah berpotensi untuk dapat nombor 1. So sekarang ni dia nak tahu race ni siapa yang boleh cover, race ni siapa yang boleh menang, race ni siapa yang boleh menang, result jugalah in a way. And untuk tambahan, editing video tu penting sebab sekarang ni bila kita tengok, kita analyse sikit, orang malas nak membaca sangat. Betul. Tapi orang akan tengok video. Tapi kalau kita macam video tu bila dia publish daripada organizer tu macam biasa. Tapi bila kita pandai edit, dijadikan satu scenes yang menarik, dia macam orang akan trigger, orang akan tak follow. Ada satu video yang paling trending dekat kita punya TikTok, yang ini Bastianini terpaksa jalan dulu. Yang tu asalnya MotoGP upload normal je. Kalau kita tengok scene tu memang semua pelumba kat belakang tunggu dia untuk pergi dulu masa starting practice tu kan. Tapi bila kita add elemen macam Leonardo DiCaprio kelakar sikit, macam more to Gen Z lah kan, orang cakap kan. So dia akan trigger and dapat lebih 1 juta macam tu view. Macam dia macam macam ni cara nak faham dia. And then benda-benda macam tu editing sikit and nak cara. Tapi of course lah, semua content tu ada, cuma hype tu akan kena lebih tinggi. Dia saya rasa it depends lah. Tapi kalau nak jawab soalan awal tadi tu, dia macam all in lah. All in. And gadis Lita juga kot. Asal saya tengok pergi MotoGP, especially Malaysian GP, kalau tag tu je letak Tarmac Sport sekali, ada gambar dengan perempuan berpeluh. Allahu Akbar. And masa tu kita ada bit apa barang-barang tu, fan motor, fan F1 tu dia akan gila tau nak beli. And saya pernah jual sampai 100 pound tau. Wow. Kan. Masa tu habis sebab dia orang nak something macam kenangan tu. Macam you all ada tak macam plan sebab ada access mungkin jumpa team, dapatkan special merchandise pada dia orang untuk hadiahkan motor fan. Ada benda macam tu? Dulu kita pernah collab dengan Red Bull lah. Saya rasa tahun 2019 kita ada buat collaboration dengan Red Bull. Kita bagilah macam tu, macam access ke dalam pit. Memang orang suka kan? Orang suka je benda dia macam tu. Tapi untuk dapat barang-barang macam apa, diorang punya boot ke apa tu ke, tak gigih lah nak tunggu depan tu, tak gigih lah. Jadi tu tak ada, kita tak ambil. Tapi ada je yang datang kat belakang paddock untuk tunggu lama untuk dapatkan benda tu, lepas tu diorang jual balik. Dia ada satu sekarang ni MotoGP dah ada improve dari segi engagement dengan fans. Maksudnya dia akan ada hari Ahad sebelum race tu, dia akan buat parade. Maksudnya dia akan bawa naik lori, bawa naik apa yang kereta BMW tu belakang tu, rider MotoGP duduk kat belakang tu, and maybe dia akan bagi t-shirt, dia akan tembak lah. tu kan. Kalau tengok sebelum race, dia akan tembak tu, dia akan bagi dia bagi okay, grandstand sini. And after race pun rider tu penting. Dia akan bagi glove, dia akan bagi cap, apa benda yang dia yang itulah yang dia jual 100 pound. 100 pound. even though yang apa Knee pad. knee pad pun dia bagi orang akan ambil. Sebab kan dia ada jenama dia sendiri kan. Ada itu jenama tak jual. brand. Collection yang jual. Lepas tu I think benda-benda macam tu ni kita cakap organizer tu kena pandai engage dengan fans. Of course rider boleh buat, tapi without initiative, ada timeline dia. So diorang engagement dengan fan ni tak sampai. And I think upcoming event dekat Malaysian GP bulan 11 ni, Sepang memang I think every year dia akan buat lah autograph dengan rider. At least kadang-kadang peminat ni dia buat baju dia sendiri je, tapi dia sign kadang buat kertas kosong ini sign. Asal dia macam berbalik, padahal sign tu gitu je, balik-balik tah mana hilang kan. Tapi dia macam tu lah. Kadang-kadang dia bawa cap, dia macam tu. Benda-benda dia bukan mana-mana sport dia bukan hanya race, tapi dia more to engagement dengan fans. Macam mana nak kita hargai kan. Macam bila kita hargai fans tu, benda tu akan dekat. Dia, even dia macam bye-bye pun lambai,
fans tu rasa macam dia babe kat aku. Lepas dia macam shock gila bila kita tengok dari bilik media tu, and then tengok dia orang tengah tertunggu-tunggu. Bayangkanlah datang hari Jumaat, Sabtu, Ahad, bawa banner, bawa apa semua, and rider tak bagi reaction dekat dia. Tapi bila dia bagi, lambai cukup sekali keluar depan paddock sikit, depan pit lane tu, and then lambai-lambai dia lambai kat aku. Dia terbawa sampai berbulan-bulan. Dia macam dia rasa macam meremang dengan bulu roma lah. Siapa yang faham dia situation tu, dia macam Sebab saya pernah dapat autograf daripada Nicky Hayden. Memang mendiang Nicky Hayden. Yes, betul. And memang benda tu memang rasa lain lah. Rasa dapat hadiah yang besar tau. Betul. Okay, nak tanya juga, kita punya peak mungkin prime setiap pemotoran kat Malaysia antaranya masa Hafiz Syarin main MotoGP lah kot. Betul. Zulfahmi waktu Zulfahmi tu baru nak naik. Baru nak naik waktu Zulfahmi tu. Tapi tu. hype dia lain macam bila Hafiz Syarin kan. Bila race kat Malaysia dapat point pula tu. And you all, pada mata you all yang memang dah lama dalam motorsport, sebenarnya apa specialnya Hafiz Syarin ni? Hafiz Syarin ni bagi saya sendiri dia punya karakter tu. Betul. Lovable, very lovable karakter. Kalau kita tengok dekat belakang paddock, even media sendiri pun suka. Dia suka buat lah dia punya lawak-lawak bodoh depan kamera. And then daripada segi cara dia cakap pun senang lah, approachable bagi saya. Hafiz Syarin ni karakter, because for me personally, to be a rider is not just about your performance, it's about the way kita punya karakter sendirilah. Macam you cakap tadi, celebrity kan. So diorang sebenarnya celebrity dalam diorang punya feel. Dia dulu bila dia menang race podium je, dia akan sujud. Betul. Dia turun motor sebelum sampai ke Parc Fermé tu, dia akan sujud dulu. Maksudnya dari segi kita punya asal ataupun related kita, sangat terasa lah kita Islam cakap, kan cakap bersyukur bila menang something. So bila kereta tu dia build, dia orang speed tak boleh buat sebab dia tak ada value nak sujud ke track apa semua tu. Bila dia buat macam tu, dia create dia punya satu identity sendiri. Maksudnya kita tak boleh tiru lah kan. So tu lebihnya Hafiz Syarin. And of course dia first lagi rider Southeast Asian untuk dalam MotoGP kan. So saya rasa banyak Hafiz Syarin punya even sampai sekarang kalau kita tengok pun ramai je masih lagi pakai baju Pesca 55 walaupun dia dah tak main dah dalam MotoGP, tapi dia punya fans tu masih ada lah. Dia macam VR46 lah. Maksudnya Valentino Rossi versi Malaysia. Tapi pendapat aku sendiri, harap Hafiz Syarin dia habis dia race ke nanti bila let's say sekarang ni dia dekat SBK, kalau dia dah betul-betul nak stop, and jangan dia stop macam tu, dia continue dengan buat akademi baru. Macam apa yang maybe Zulfahmi buat, development baru, create more Hafiz Syarin. Sebab kita nak tengok benda tu. Sebab of course kita rider akan stop dia punya career, tapi macam mana kita nak continue the career? Kita tak boleh, as a media tak boleh buat, tapi you as a experienced rider, very talented rider, tapi you create something yang lagi pull talent untuk motorsport ni continue, and then sport tu continue baru orang ada pandang. Betul. Satu lagi saya nak just tambah lah. Saya rasa untuk kita dapat banyak Hafiz Syarin tu, mungkin kita tak macam kita punya talent pool ni tak banyak macam Spain dengan Itali. Banyak, diorang terlalu banyak sebab diorang mungkin daripada dulu lagi dah ada this all development punya thing kan. So macam dia cakap tadi, hopefully rider-rider ni dia keluar, kalau contohnya dah tak jadi rider dah, dia buka diorang punya development team sendiri dan jadikan lebih banyak Hafiz Syarin dan rider-rider yang berpotensi tinggi lah. Okay, cakap pasal nak ada lebih ramai Hafiz Syarin, ada tak dalam masa dekat ni, ataupun pada you all punya prediction, berapa lama yang kita perlu tunggu untuk ada seorang lagi rider Malaysia berada di MotoGP? Lagi 2 tahun. Saya punya aim sekarang ni, saya rasa ramai dan paling dekat lah Hakim Danish. Sekarang ni dekat, dia main untuk Red Bull Rookie. Dia umur 16 tahun sekarang. Dia kena 18 tahun. Dia ada lagi 2 tahun untuk masuk dalam World Championship. So kita pun selalu tanya team, and kita tanya dia sendiri, dia nak tak masuk Moto3? Of course dia nak. Dia punya performance tu ada, cuma umur tak cukup untuk masuk ke championship tu. Aku dah tunggu lagi 2 tahun. Wow. I think kan satu lagi kan, aspek kerajaan negeri tu pun dia kena membantu. Kita tengok Terengganu dia create banyak gila atlet. Azizul, Hakim Danish, and ada satu lagi siapa yang dekat MotoGP tu, Kabil.
dia itu lagi lambat. Lagi Itu lambat memang laju tapi lambat lagi. Dia baru 10 tahun. So nak pergi ke world, memang lama kita berkicap lah tunggu kan. Hopefully ada rider yang tengah-tengah Hakim Danish ni yang masuk lah. Tiba-tiba dia muncul super talented tapi a bit hard untuk cari. And then kita tengok Terengganu tu dia create culture cycling. Maksudnya siapa? Hari Saleh, banyak gila. Maksudnya kalau kerajaan tu bukan maksudnya federal saja, tapi state government tu kena initiative. Bukannya semua nak bagi duit, tapi you bagi facility yang bagus, sustain the facility. Bila ada gym tu, jaga betul-betul gym supaya atlet-atlet muda ni tak perlu spend duit pergi ke gym berbayar, tapi pergi gym yang negeri punya and then guna facility tu. So, salah satunya. And then let's say bila dari segi contoh kita tengok cycling, road tu buatlah supaya ikut macam boleh ada cyclist pergi ataupun macam Azizo dia nak buat dia punya velodrome ataupun dia punya tempat latihan dia sendiri. Tu actually yang bagus kan. Of course lah tak semua bajet tu daripada kerajaan negeri, tapi something you bagi encouragement dekat kita punya riders riders supaya senang benda tu. So maksudnya politik tak kisahlah kau siapa, tapi kau kena ada vision yang support each other. Once you dah dapat jadi exco, once dapat jadi menteri, timbalan menteri, so you kena betul-betul clear focus macam mana nak develop. Bukan nak jaga periuk nasi, tapi you kena betul-betul care the talent. Macam mana I think banyak menteri-menteri sebelum ni very good, and then I think I respect juga dekat kerajaan Terengganu, walaupun dia orang berlainan parti politik, tapi dalam kita tengok LTDL, dia boleh coverate 800,000 dia spend dekat LTDL. Kalau kita nak tengok federal lain dia punya parti and negeri lain punya parti, tapi sebab dia tak kisah tu sport, sebab dia keluarkan banyak produk daripada tu, and then of course Azizo harumkan nama negara. So because sebab bagi saya in the end pun once tak kisahlah, even kita tengok kalau rider-rider MotoGP ke World Cup Pre ke, in the end bila dia masuk dekat dalam dunia, dia orang tetap bawa bendera Malaysia. So at the end dia macam macam mana kita nak proudkan Malaysia ni lah. Wow, rasa macam kepala dah overloaded dengan ilmu-ilmu, dengan cerita-cerita yang menarik dari motorsport. Mungkin selama ni aku tak berapa tahu, dan hari ni banyak juga yang aku dapat congkel. And last sekali, boleh tak share apa harapan korang, aspirasi korang dalam Tarmac Sports ni? Mungkin 5 tahun, 10 tahun akan datang setiap seorang. Untuk 5 tahun, 10 tahun, kita harapkan of course macam kita punya tagline lah, cover races to greater distance kan. Tu satu. Cuma apa yang kita nak betul-betul harapkan, hopefully Tarmac Sports dia tetap menjadi kekal bagi fit berkenaan dengan motorsport, dan kalau boleh lebih banyak lagi, bukan sekadar hype punya motorsports je. Kita nak cover semua Malaysian Superbike, kita nak cover kalau boleh ARRC, Cup Pre yang konsisten, bukan sekadar just fit, macam tu. Dan kalau boleh kita nak tetap jadi platform untuk kita war-warkan talent-talent yang kita ada ni. So kita tak nak bila dia dah hype je baru orang kenal siapa tu rider tu. Tak nak. Kita nak daripada kecil dia orang nampak, contohnya Khabil Irfan sekarang kat sini, sampai dia masuk championship ni. So we want to be the media to give all the exposure to the readers lah. So bila kita follow rider tu daripada kecil and sampai dia berjaya, I think tu sukses kepada kita jugalah. Kita expose kepada semua. And I think kita belajar dekat Harimau Malaya juga. Sebab kita ada tempat macam ni, I think untuk grow as a big company, as a sustain company, juga ada ramai staff ataupun ramai yang boleh contribute sama-sama. And of course I think as a media, kita kena fikir cara macam mana nak grow lah. Bukan dari segi content je, dari segi coverage, tapi macam mana kita nak create new journalist, new video editor, open opportunity new lah. designer, open opportunity. Maksudnya dari segi tu kita boleh bagi impact kepada industri juga.
So tak adalah macam kita shock seorang-seorang. Maybe designer tak minat motorsport, tapi kalau kita ada vision yang lebih sikit, dia boleh guna kita punya platform kerja kita, and then kita bagi dia pengalaman, and then dalam 2 tahun dia pergi lah, and dia dah ada dia punya profile dia sendiri kan. So macam tu supaya kita boleh jadi besar daripada Harimau Malaya lah. Okey lah, daripada segi motorsport lah. Actually memang tujuan kita panggil Tarmac Sports pun kita nak bantu juga kawan-kawan media lain. Terima kasih. Sebab okay, just nak share juga, masa kami mula-mula bertapak pun kesukaran tu pun susah nak gambarkan juga kan. Memang ada kesulitan yang kita harungi, dan kita faham apa yang you all rasa sekarang, dan kita cuba untuk naikkan juga, kita support juga. Macam tu lah tujuan kita panggil you all hari ni. Terima kasih banyak sebab jemput kita orang datang sini. Bagus juga jumpa dekat PC hari tu. Kau kena pergi banyak lagi event. Lepas tu tu penting dia, kalau kita tak keluar duduk je depan PC, so kita tak jumpa orang ramai, so a bit hard. So memang appreciate gila sebab dijemput ke sini. So bagi pihak Tarmac Sport, I think kita sesa follow lah Harimau Malaya sebab dia benchmark yang tinggi tau. Sebab you guys punya coverage tu memang power laju, lah. memang power. Even though banyak content related to bola, tapi I think you guys support banyak sport lah. Macam kita tengok posting related badminton or any other sport lain. Mobile Legend. Mobile Legend. So you guys memang legend. So hopefully kita boleh jadilah jadi legend macam. Hopefully kita dapat jadi Tarmac Sport Harimau Malaya versi motorsport. Amin, insyaAllah. And last, macam mana kalau yang belum pernah tahu tentang Tarmac Sport, macam mana dia nak tengok, apa platform you all ada? Kita untuk sesiapa yang nak tahu berkenaan dengan sukan-sukan pemotoran, boleh follow kita dekat Tarmac Sports, dekat Facebook, dekat Instagram dan juga dekat TikTok. Semua menggunakan platform yang nama yang sama. So search je Tarmac Sports Malaysia dan kita adalah semua dekat situ. Dan teruskan support motorsport Malaysia. And jangan lupa dapatkan kita orang punya merchandise, baru dia je promote. keluar. Merchandise. So especially dekat upcoming Malaysian Malaysian GP GP ni, so kita ada exclusive merchandise. I think kita ada more than 5 design dekat situ. T-shirt T-shirt je lah for T-shirt, now. tapi ada free gift lah for the first 30 customer, 30 customer. So kita akan bagi mystery free gift dekat situ. So kita akan bagilah. So pre-order tutup 18 ni, and then grab cepat lah untuk, and after 18 pun okay, you guys boleh dapat je merchandise. Okay, so itu saja sesi kita untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tarmac Sport kerana sudi datang ke studio kecil kami. So anda semua kena terus support sukan motorsport dan juga support kami juga di Harimau Malaya. Follow semua social media kami, like, subscribe, tekan loceng. Nanti keluar apa-apa korang tak perasan pula kan. So jumpa lagi untuk konten seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.